Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah berkenan berangkat menyertai Liga Bola Jaring Kebangsaan 2021. 6 pasukan beraksi pada kejohanan terbuka Anjuran Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam BNA yang diteruskan kemarin. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah mengetuai pasukan Falcons. Perlawanan pada tengah hari kemarin menyaksikan pasukan Thundernets menang 39-37 ke atas Falcons dalam 4 set perlawanan. Dalam perlawanan ini, Yang Teramat Mulia dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Keputusan perlawanan lain, Roses menewaskan Stingers dengan jaringan 41-31, manakala pasukan Hokage Warriors mengalahkan Hydra dengan jaringan 36-33. Situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 1 kes import baharu dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 250. Kes 250 merupakan seorang perempuan berumur 42 tahun yang tiba ke negara ini dari Indonesia pada 30 Mei lalu. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak mendapati seorang kontak terdekat tiba ke negara ini bersama dengan kes tersebut dan telah menjalani kuarantin sebaik sahaja tiba di negara Brunei Darussalam. Sementara itu, kesemua 8 kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 109 kes. 659 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,931 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 298 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 134,625 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Lebih 2,500 kilogram sampah dikumpul semasa kempen kebersihan persisiran pantai bagi serpihan laut atau marine debris di 3 daerah iaitu daerah Brunei dan Muara, daerah Belait dan daerah Tutong. Kempen diadakan serentak adalah kolaborasi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Di daerah Brunei dan Muara, kempen kebersihan diadakan di Taman Rekreasi Pantai Muara. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datu Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah BIBD, dan Yang Berhormat Datu Sri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan.
Acara dimulakan dengan senam robik diikuti dengan perasmian poster Wira Pantai. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Menteri Kesihatan dan Menteri Pembangunan juga merupakan pengerusi-pengerusi bersama jawatan kuasa induk isu-isu kebersihan. Selain kempen kebersihan, penempatan peniaga trak makanan bergerak juga dijalankan yang dirasmikan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 5 trak makanan bergerak ditempatkan di kawasan Taman Rekreasi Pantai Muara. Acara diteruskan dengan aktiviti penanaman pokok dan kempen kebersihan. Kempen tersebut diadakan setiap bulan dan dilaratkan sehingga bulan Disember 2021. Di daerah Tutong, kempen yang sama diadakan di Pantai Danau. Hadir jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Acara diteruskan dengan perasmian poster Wira Pantai dan penanaman pokok. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, di Taman Rekreasi Peranginan Pantai Lumut Daerah Blaid menjadi tumpuan kempen kebersihan persisiran pantai. Kempen disempurnakan oleh Dayang Aldila binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Korporat dan Undang-Undang Kementerian Pembangunan. Acara termasuk perasmian poster Wira Pantai dan penanaman pokok. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Golongan belia menjadi fokus utama memastikan bekalan darah berterusan di negara ini dan diseru menerajui aktiviti dan inisiatif untuk mencapai bekalan darah yang selamat melalui pendermaan darah secara sukarela. Ini kerana golongan belia membentuk sektor populasi yang besar di dalam masyarakat dan mereka penuh dengan idealisme, semangat dan kreativiti. Menteri Kesihatan membuat seruan tersebut dalam perutusan sempena Hari Penderma Darah Sedunia yang diraikan setiap 14 Jun di seluruh dunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar dalam perutusannya menjelaskan bagi memastikan darah yang diberi kepada pesakit adalah selamat, Pusat Pendermaan Darah sentiasa giat merancang dan terus mengungkayahkan beberapa langkah-langkah sistematik untuk mengurangkan risiko terjadinya jangkitan kuman melalui pemindahan darah. Antara langkah-langkah yang diambil untuk membina asas yang kukuh dalam memastikan bekalan darah yang selamat dan berkualiti bagi memenuhi keperluan pesakit yang memerlukan pemindahan darah adalah seperti perancangan untuk melaksanakan ujian asid nukleik bagi mengesan jenis asid nukleik khusus bagi virus HIV, hepatitis B dan hepatitis C dan memperkukuhkan lagi pendermaan darah yang selamat dengan berpandukan buku panduan derma darah yang diiktiraf dan terkini. Menteri Kesihatan dalam perutusannya juga menyarankan penderma darah dan orang ramai yang ingin menderma darah agar lebih berwaspada dalam menjaga kesihatan diri sendiri sama ada dari segi penyakit-penyakit tidak berjangkit maupun yang berjangkit. Menteri Kesihatan juga menyatakan pemindahan darah dan produk darah boleh menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia setiap tahun. Ini termasuk pesakit-pesakit yang memerlukannya. Antara pesakit-pesakit yang seringkali memerlukan pemindahan darah dengan segera adalah pesakit kecemasan dan kanak-kanak yang mengalami anemia kurang darah. Hari Penderma Darah Sedunia diraikan bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai keperluan dan kepentingan pendermaan darah yang berterusan bagi menjamin bekalan darah dan produk-produk darah yang mencukupi, selamat dan berkualiti bagi kegunaan pesakit-pesakit yang memerlukan. Tema sambutan tahun ini Darah Selamat Menyelamatkan Nyawa dan slogan Derma Darah dan Pastikan Dunia Terus Berdenyut mengetengahkan kepentingan sumbangan derma darah kerana ianya dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesihatan orang lain. Fokus khusus sambutan tahun ini adalah peranan golongan belia dalam memastikan bekalan darah yang selamat.
Golongan belia diperlukan bagi menerajui aktiviti dan inisiatif untuk mencapai bekalan darah yang selamat melalui pendermaan darah secara sukarela. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan lebih 1,600 juta ringgit, peningkatan sebanyak 19% bagi Mac 2021 berbanding pada bulan yang sama tahun lalu. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan jumlah perdagangan bagi bulan Mac 2021 menurun 6.2% berbanding dengan bulan Februari 2021. Jumlah ekspor meningkat 9.3% tahun ke tahun berbanding dengan bulan Mac 2020. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan pengeksportan kimia dan bahan api gali. Peningkatan pengeksportan bahan api galian didorong oleh peningkatan ekspor minyak mentah disebabkan oleh peningkatan harga purata kepada $66.68 setong bagi bulan Mac tahun ini berbanding $39.81 setong pada bulan yang sama tahun lalu. Sementara itu, pengeksportan gas cecair asli pula menurun dan selaras dengan penurunan purata harga ekspor yang menurun kepada $7.01 per MMBTU bagi Mac 2021. Pasaran ekspor utama pada bulan Mac 2021 adalah Singapura diikuti Republik Rakyat China dan Jepun. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan bagi bulan Mac 2021 berbanding bulan yang sama pada tahun lalu. Ini disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian. Selain itu, peningkatan import juga disebabkan oleh peningkatan import jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang, makanan dan kimia. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keperluan kilang, kimia dan pelbagai barang keluaran kilang. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 59.1% dari jumlah import diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia diikuti Rusia dan Australia. Import dari Malaysia, Rusia dan Australia kebanyakannya adalah bahan api galian. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Kelolaan Jabatan Belia dan Sukan telah berjaya melahirkan banyak qari dan qari'ah belia yang berkaliber serta seterusnya mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Ia juga berperanan sebagai wadah kepada qari dan qari'ah belia di negara ini untuk melihat keupayaan dan prestasi masing-masing khususnya dalam bidang pembacaan Al-Quran secara berlagu atau teranum. Kemarin seramai 15 qari dan 14 qari'ah memperdengarkan bacaan mereka pada Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1442-2021 peringkat separuh akhir yang diadakan di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Dua 20 orang qari dan qari'ah memperdengarkan bacaan mereka pada sebelah pagi kemarin. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wahsal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pada sebelah petang, 9 orang qari dan qari'ah memperdengarkan bacaan mereka. Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1442-2021 peringkat akhir akan diadakan pada hari Khamis 24 Jun 2021 di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Para peserta menerima sijil penyertaan yang disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Orang ramai kini boleh berkunjung ke Yayasan Food Street di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah bagi membeli pelbagai barang makanan dan minuman yang dijual oleh pengusaha tempatan. Yayasan Food Street ini diadakan selama 3 bulan. Food Street ini merupakan platform untuk membantu peniaga tempatan mengembangkan perniagaan mereka di samping dapat memperkenalkan produk masing-masing. Dianjurkan oleh Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Yayasan Food Street ini berkonsepkan halaman moden dengan sentuhan klasik. Ia dibukakan bagi kunjungan orang ramai pada setiap hari Selasa hingga Sabtu mulai pukul 4 petang hingga 10 malam. Manakala pada hari Ahad dibuka dari pukul 6 pagi hingga 10 malam. Selain gerai makanan, kemudahan lain juga disediakan seperti permainan dan tempat makan.